mereka, abang rasa sebenarnya abang setuju atau tidak dengan keputusan itu? Kurang setuju. Pada saya tak setuju. Sebab skim yang pada hari ini banyak membantu kami pesara-pesara kerajaan. Pengumuman Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi bahawa penjawat awam baharu berstatus tetap selepas ini tidak akan menerima pencen menimbulkan perdebatan orang ramai. Walaupun Presiden UMNO itu menjelaskan status pencen penjawat awam sedia ada tidak akan terjejas, namun ia tetap mendapat reaksi bercampur baur. Skim pencen diperkenalkan pada tahun 1890-an telah memanfaatkan seramai kira-kira 1.6 juta penjawat awam di negara ini. Wartawan Kini TV Saif Akmal dan Sin Yian turun sendiri ke lapangan bagi mendapatkan pandangan orang ramai mengenai cadangan tersebut. Saya tak setuju. Sebab saya Omar pun kerja ni bila ini untuk masa tua bang. Bila masa tua duit dapat sedebuk tapi cepat habis bang. Pertama sekali dia kena kekal lah. Skim pencen yang lama tu kekal dulu. Kalau dia nak ubah yang baru tak boleh secara drastik. Dia perlukan buat kajian lebih mendalam. Okey, kalau buat drastik kita macam syok lah, macam terperanjat. Sebab itu kita ada dua pilihan sebelum pencen. Sama ada ambil EPF 100% ataupun pilih pencen. So dia ada bagi dua pilihan. So bagi saya dan kawan-kawan yang lain, kita pilih pencen. Itu memang membantu. Tengok ada keadaan ekonomi masyarakat sekarang ni, jadi dan juga galakan kepada masa baru kerja tu sebab kalau nak masuk kerajaan sebab ada pencen. Itulah tak kira bangsa mana pun yang menjadi tarikan untuk kerja dalam sektor kerajaan ni sebab ada pencen. Kalau pencen ditiadakan, mungkin mereka akan mencari sektor swasta yang menjamin monumen ataupun gaji yang lebih tinggi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim ketika berucap di Konvensyen Kerajaan Perpaduan Perak di Ipoh minggu lalu berkata, langkah yang bakal diambil oleh kerajaan adalah bagi mengelakkan negara daripada risiko muflis dan memberi masalah kepada generasi akan datang. Anwar turut menjelaskan, isu mengenai pencen dan langkah-langkah untuk menanganinya telah dikaji sejak sekian lama dan harus mempunyai rancangan baru bagi menggantikan skim pencen sedia ada. Untuk rekod, seramai 32,000 pesara baharu direkodkan setiap tahun dengan kerajaan membelanjakan RM31 bilion bagi membayar pencen kepada lebih 900,000 pesara. Bagaimanapun, bagi setengah orang yang ditemui berpendapat, kerajaan seharusnya mengkaji secara menyeluruh sebelum keputusan besar membabitkan penjawat awam dilaksanakan. Ia dalam jangka masa panjang pun terjejas bang. Sebab nurse, doktor, pasukan keselamatan, kalau tak ada pencen, orang tak minat bang. Tak minat. Maknanya banyak yang akan lari ke swasta. Kenapa baru sekarang kan? Kenapa tak daripada dulu? Kalau daripada dulu sehingga sekarang ni ada ke masalah kan? Bagi saya benda tu masih berterusan. Cuma dari segi perlu dikaji dari segi peningkatan dari segi mana? Adakah peningkatan tu datang daripada pegawai kerajaan ataupun peningkatan tu daripada pegawai ataupun dari ahli-ahli politik yang menjawat jawatan-jawatan yang terlalu banyak kan? Ada benarnya, tapi mungkin kerajaan boleh mencari alternatif yang lain, mendapatkan sumber untuk menampung perbelanjaan itu. Tapi kerajaan mesti lebih inovatif lah untuk mencari tanggungan mereka yang akan berpencen tu. Jadi mungkin balik macam saya cakap tadi, kalau kita pecahkan kedua tu mungkin tak sampai 100 pun. Dia cakap 120 bilion kan. Mungkin berkurang kepada 50% ke. Wajar ke tidak alasan itu sebenarnya? Dia sebagai Perdana Menteri mungkin dia berhak cakap lah ini. Tapi pada kami rasa kalau dia bertanya dengan kami, memang kebanyakan rasa tak setuju. Yang saya cakap tadi, Perdana Menteri dia berhak. Dia boleh ubah apa skim dia rasa untuk kebaikan rakyat sebenarnya. Jadi buat masa ni kita tak nampak lagi dia punya kata orang tadi apa yang dicadangkan, tak nampak. Walaupun mengharapkan skim pencen sedia ada dikekalkan,
Namun, orang ramai yang ditemui berharap tangga gaji penjawat awam dinaikkan agar seimbang dengan kadar upah pihak swasta sekiranya dikehendaki mencarum kumpulan wang simpanan persaraan KWSP. Menurut mereka, ia harus selaras dengan jaminan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menyegerakan pelaksanaan skim upah yang lebih adil dan munasabah untuk penjawat awam. Dan satu lagi, kalau misal kata pencen tu tak dikekalkan, ditukar kepada KWSP, perlu ada pembaruan juga dari segi mungkin tangga gaji dah totally sepatutnya dah berbeza. Contoh sekarang ni gaji swasta dengan kerajaan dia berbeza. Swasta agak tinggi compare dengan pegawai kerajaan. So benda tu kena tukar lah, kena upgrade balik, kena ditambah baikkan. Itu depend lah, bergantung kepada pekerjaan seseorang tu. Macam saya cakap tadi, kalau macam saya fahamkan orang yang bergaji tinggi akan kesemuanya akan menerima KWSP dengan ada bayaran daripada kerajaan. Tapi kalau orang yang tinggi mungkin dia punya percentage tu tinggi. Tapi saya fikir mungkin kita boleh segregate orang yang rendah tu mungkin continue dengan skim yang sekarang iaitu berpencen. Yang orang tinggi tu mungkin boleh berpindah kepada skim KWSP. Selain dari pemansuhan skim pencen penjawat awam, Perdana Menteri turut memutuskan untuk menghentikan skim pencen kepada ahli parlimen yang dipilih selepas Februari tahun ini. Orang ramai yang ditemui menyambut baik carangan tersebut kerana bagi mereka, pencen bagi ahli politik dan penjawat awam adalah dua situasi yang berbeza. Itu bagi saya ada juga wajar dan juga perlu dikaji, tengok baliklah. Sama ada berapa lama dia berkhidmat, berapa lama dia memegang jawatan sebagai ahli politik itu. Mungkin ada minimum dia. Contoh sekurang-kurangnya 20 tahun ke atau 10 tahun kan jadi ahli politik baru boleh mendapat pencen. Itu sangat wajar. Kerana kalau kita perhatikan orang berpencen bergaji lebih kurang 30, 40, ada yang sampai 30 tahun baru boleh menerima pencen. Walhal orang yang baru berkhidmat masa 5 tahun saja sebagai satu penggal terus mendapat pencen. Kita rakyat ni memang sakit hati. Kenapa dia orang kerja 5 tahun kerajaan, umur 40 tahun kerja baru dapat pencen, dia orang 5 tahun dah dapat. Kalau kata betul ahli parlimen tak dapat pencen, kita sokong sangat lah, memang sokong sangat lah. Sebab terlalu pendek perkhidmatan dia tapi benefit dia macam-macam. Kalau kita nak bandingkan penjawat awam ni, kebiasaannya mereka berkhidmat dalam 20 tahun ke 30 tahun, lebih kurang macam itulah dengan kerajaan. Di mana kalau kita bandingkan dengan ahli politik, mungkin mereka berkhidmat satu penggal. Jadi banyak perbezaan lah dari segi servis. Benda ni kalau ikut daripada dulu kita ada bincang-bincang lah tentang ni. Wakil rakyat, kalau contoh dia, kalau dia dapat 1,000, potong 50%. Maksud dia mungkin kalau 1,000 bagi 500, tak bagi pun kurang adil kot. Kurang adil lah sebab dia mewakili rakyat, membangunkan sesuatu organisasi atau apa saja. Kalau itu saya setuju. Kalau setakat separuh boleh.